Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar semua? Okey, hari ini kita 7 April 2025 dan hari ini harga emas adalah RM471 untuk 1 gram. Okey, dan ini adalah harga yang kita boleh katakan rendah sebab sebelum ni harganya hampir RM500 ya. Kita dah turun banyak. Sebelum ni harganya adalah RM493. Hari ini RM471. Hai Kak Wi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi apa yang kita nak cerita hari ini? Kita nak cerita mengenai modal kecil tetapi nak emas yang besar. Boleh ke? Okey, jawapan dia boleh. Okey, emas kecil, modal kecil tu kalau kita tengok sekejap kita kat sini. Kat sini, okey, kat sini. Boleh menyimpan serendah RM100 sahaja. So, maksudnya untuk orang yang mempunyai modal sekitar RM100, dia pun boleh mula simpan emas. Tak semestinya orang yang simpan emas ni orang yang kaya-kaya. Kita selalu fikir, Mona kalau nak simpan emas ni kena kaya dulu ke? Tak. Dia macam ni, kita semua ada akaun bank kan? Nak ada akaun bank kena kaya dulu ke nak menyimpan? Tak kan? Kita boleh simpan duit. Orang yang lebih kaya daripada kita pun boleh simpan duit. Orang yang lebih susah daripada kita pun boleh simpan duit. Apa yang membezakan adalah amount duit yang kita simpan. Orang kaya mungkin dia simpan juta-juta. Kita mungkin simpan ribu-ribu. Kawan kita yang kurang mampu tu mungkin simpan ratus-ratus. Tapi semua orang ada akaun bank kan? So sama. Emas pun sama. Semua orang boleh simpan emas. Orang yang lebih kaya mungkin simpan berkilo-kilo. Untuk pengetahuan anda, semalam satu dealer daripada tim kami baru lock 4 kilo emas. 4 kilo tu 1.6 juta ya. Okay, 4 kilo emas di lock semalam. Okey, jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau orang kaya dia belilah kilo-kilo. Macam kita mungkin tak berapa nak kaya tapi kita ada duit sebab kita kerja kan. Okey, kita bolehlah simpan sedikit demi sedikit. Dan kalau contohnya mungkin anda adalah suri rumah ataupun student yang masih lagi belajar tapi nak buat simpanan emas pun boleh juga sebab kita boleh simpan serendah RM100. Mana kita tengok kat sini. Kita boleh simpan serendah RM100 tanpa komitmen bulanan. Maksudnya apa? Contoh kalau anda ataupun sekarang yang menonton adalah ibu-ibu. Anak kita baru dapat duit raya kan? Okay, baru dapat duit rayanya banyak kan? Ada yang dapat ratus-ratus, ada yang dapat ribu-ribu. So, boleh alihkan kepada simpanan emas. Kenapa? Mungkin ada yang baru dekat sini. Dia kata, Mona, kenapa kita kena simpan emas? Kenapa kita tak boleh simpan je dalam bentuk duit? Nah, kita tunjuk. Okay, kenapa kita tak boleh simpan je dalam bentuk duit? Okay, sebab duit raya RM1 kan? Okay, kenapa kita tak boleh simpan je dalam bentuk duit? Kerana ada sebab dia. Kalau kita simpan dalam bentuk duit, nilai duit RM1 tetap sama, tetapi kuasa belinya tak sama. Okey, faham tak apa yang dimaksudkan dengan kuasa beli? Contoh, kita dulu pergi sekolah, rasanya kalau kalau yang generasi 80-an lah bawa pergi sekolah, ada yang masih lagi bawa pergi sekolah 20 sen hingga 50 sen. Betul tak? Itu generasi 80-an. Kalau contohnya dia bawa RM1, dia dah consider kaya dah. Tapi hari ini anak kita kalau pergi sekolah bawa RM1, dia rasa apa? Dia rasa dialah yang terpaling tak bawa duit pergi sekolah. Okey? Sebab apa? Sebab kuasa beli tak sama. Tetapi kalau kita simpan dalam bentuk emas, okey, contohnya kita bagi dekat sini, contohnya 1 dinar. Okey, dekat tangan Mona ni ada beberapa generasi 1 dinar. Kalau kita tengok, ada beberapa generasi 1 dinar daripada public gold. Okey, generasi lama, generasi baru. Okey, yang paling baru yang ni lah. Yang ini yang paling lama. Okey, kemudian ada yang keluar batik, petak-petak. Ini yang Syawal punya edisi. So, 1 dinar ni tak kisahlah dia dikeluarkan bila, tetapi sejak 1400 tahun dahulu,
1 dinar ni dia punya kuasa belinya adalah seekor kambing. Okey, faham? Jadi kalau contohnya, kalau dulu kita boleh, bukan kita saja, sejak 1400 tahun dahulu 1 dinar ni boleh digunakan untuk membeli seekor kambing. Hari ini let's say lah kalau Mona keluarkan 1 dinar ni, okay, kemudian Mona jual, Mona juga boleh beli seekor kambing. So kuasa beli emas dikekalkan. Berbanding dengan kalau contohnya 10 tahun lepas 1 dinar tu harganya sekurang-kurangnya dalam 500-600 ringgit. 600 ringgit hari ni boleh beli kambing tak? Jawapan dia tak boleh kan? Okay, itu baru 10 tahun lepas. Tapi yang ini sejak 1400 tahun yang lepas. Okay, faham tak sekarang? Kenapa kita kena simpan emas berbanding simpan duit? Tetapi anda jangan salah faham. Okay, jangan salah faham sebab apa? Mona tak kata macam ni. Mona tak kata macam ni. Korang jangan simpan duit tau. Semua duit korang terus jadi emas. Dapat gaji hari ni 3,000 terus jadi emas. Tak, Mona tak cakap macam tu. Okay, Mona kata 10% daripada gaji anda tukarkan kepada emas. Contoh, gajinya 3,000, ambil 300 tukarkan kepada emas. Mona 300 tu banyak. Okey, boleh. Ambil 10 pula. Ambil 100 ringgit tukarkan kepada emas. Lagi 200 ringgit jadikan dia simpanan sama ada dekat ASB ataupun tabung haji. Okey, nampak? Jadi anda ada simpanan jangka masa pendek. Anda juga ada simpanan untuk jangka masa panjang. Emas ni bukan beli semalam hari ni jual tau. Okey, itu untuk anda faham. Emas ni adalah simpanan jangka masa panjang sekurang-kurangnya 3 hingga 5 tahun. Sebab apa? Sebab emas dia ada spread. Tetapi lagi besar saiz emas anda, lagi kecil nilai spread dia. Terima kasih Puan Rohanum. Okey, jadi sekarang ni tadi kita bercerita, topik kita hari ini adalah kita ada emas, kita ada duit yang kecil tetapi kita nak simpan emas yang besar. Boleh ke? Mona, saya suri rumah, saya ada duit ni lah baki-baki daripada belanja kedai Aceh. Okey, boleh. Nak simpan contohnya RM100. Hari ni boleh simpan RM100. Bulan depan tak boleh contohnya. So, tak simpan. Bulan seterusnya simpan. Simpan sampai gram dia bertambah. Contoh dekat sini 6 gram. Let's say lah anda kata, Mona, saya nak 10 gram. 10 gram harganya lebih kurang 4,000. Mari kita tengok harga 10 gram untuk hari ini 4,600. Okey, kalau anda nampak dekat sini, sekejap nampak tak? Okey, nampak tak? Ini adalah harga 4,600. Ini adalah untuk Public Gold punya. Sekejap kenapa tak nampak ni? Tengok nampak tak? Tak nampak ke? Kena gelapkan. Sekejap ya, kita ni confused. Ya, cuba kita gelapkan. Nampak ke? Nampak, kena gelapkan rupanya. Okey, so ini adalah 10 gram dan harganya adalah 4,600. Jadi contohnya, macam mustahil lah Mona, saya suri rumah nak ada 4,600. Tak mustahil. Sebab apa? Anda boleh simpan serendah RM100, parking dalam akaun Gap ni. Simpan 100, simpan 100, simpan 100 sampai gram ni jadi 10 gram dan anda boleh keluarkan. Okey, bila dah cukup 10 gram boleh keluarkan. Ini adalah contoh 10 gram dan anda boleh keluarkan dan pegang dekat tangan. Let's say lah anda kata, Mona, saya student ataupun saya pekerja, expat dekat luar negara. Saya ada duit yang banyak, saya nak beli emas 1 kilo tapi saya tak boleh ambil. Tak apa, parking sahaja dekat dalam akaun Gap sampai Malaysia boleh keluarkan 1 kilo, simpan dalam safety deposit. Okey, so ada masalah ke? Tak ada masalah. Kalau contohnya anda bekerja dekat luar negara, lepas tu anda simpan dalam akaun Gap dan contohnya anda nak keluar dalam gram-gram yang lebih kecil. Contohnya anda nak keluarkan berapa ni? 10 gram, 5 gram ataupun 1 dinar. Okey, yang Mona tunjuk ni semua yang loose-loose lah. Tapi actually sekarang tak ada yang loose. Sekarang semuanya dia dah duduk dalam macam ni.
Okey, jadi anda nak keluarkan mudah sahaja. Anda turun je daripada kapal terbang, sama ada anda dekat airport Subang, anda dekat airport Senai ataupun anda dekat airport KLIA. Anda akan turun keluar dekat balai pelepasan tu, anda akan nampak satu mesin gold ATM sebelah mesin ATM duit. Anda boleh keluarkan emas tersebut di situ. Belum sampai rumah, jumpa dulu mesin ATM dekat airport dan boleh keluarkan emas. Mudah ke mudah? Kalau mudah tulis je mudah. Okay? So, siapa yang belum follow Mona, boleh follow Mona sebab setiap hari Mona akan buat live. Jadi kalau anda follow Mona, setiap kali Mona buat live, anda akan dapat notification. Yang belum lagi buat simpanan emas, belum lagi ada akaun simpanan emas, boleh pergi dekat Mona punya profile, boleh contact Mona dekat situ. Kak Wi kata mudah. Betul, sangat mudah. Dan contohnya kalau anda kata, Mona saya ni kerja shiftnya tak tentu pasal. Mona kejap pagi, kejap malam, kejap subuh kan. Macam mana saya nak dapatkan emas-emas tu Mona? Mudah sahaja dekat Public Gold kita menggunakan perkhidmatan pos berinsurans. Jadi anda boleh terima emas tersebut melalui pos sahaja. Tak kisahlah anda nak pos dekat rumah ke, anda nak pos dekat tempat kerja ke, mudah sahaja. Betul? Okey. Jadi apa lagi alasan untuk anda tak mulakan simpanan emas? Sebab anda boleh je mula dengan RM100 tanpa komitmen bulanan. Okay, tadi kita dah katakan tanpa komitmen bulanan. Kalau contohnya orang yang bergaji bulan mungkin tak ada masalah. Contoh anda kata, okey Mona, saya nampak ada 5 dinar. 5 dinar ni besar dia macam 5% yang lama. Okey, lepas tu saya nak beli 5 dinar ni. Boleh tak Mona? Boleh. Kalau nak beli secara full payment boleh. Nak beli secara easy payment iaitu bayaran 10 bulan pun boleh. Mari saya tengok untuk 10 bulan. Okey, untuk 10 bulan bayarannya lebih kurang 900 setiap bulan. Okey? Okey, harga dia dah turun ya sekarang. Sebelum ni harganya lebih kurang 10,000, sekarang baru 9,800. Jadi siapa yang nak lock item-item yang besar, sekarang adalah peluang untuk anda lock item-item yang besar. Sebab apa? Kalau anda lock item yang besar sekarang ketika harga turun, okey, sekejap lagi harga naik, harga tu tidak berubah sebab anda dah lock. So setiap bulan selama 10 bulan anda akan bayar pada harga yang sama sahaja. Okey, contoh kalau anda kata Mona, saya selalu tengoklah orang apa yang 1 dinar tu. Okey, Mona tunjukkan contoh 1 dinar. Sekejap ya. Ini adalah hot item. 1 dinar, okey, 1 dinar Public Gold, beratnya adalah 4.25 gram. Okey, nampak dekat sini 4.25 gram. Okey, lepas tu dia adalah item yang paling mampu milik yang anda boleh buat pembayaran selama 10 bulan. Okey, memang Mona tengok. Hari ni harganya 1,900. Okey, sebelum ni harganya 2,000, sekarang harganya 1,900. Jadi kalau anda berminat untuk memulakan simpanan emas anda yang pertama, boleh lock 1 dinar ini. Kalau belum daftar, boleh daftar pergi dekat Mona punya profile. Habis je live, Mona akan guide. Ataupun kalau anda daftar dalam live ni pun Mona boleh guide. Okey, kalau anda nak Mona guide waktu live ni pun boleh juga. Pergi je daftar, lepas sudah daftar tulis dekat ruangan komen, okey Mona saya dah daftar, guide saya sekarang. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, sebab ada orang kata macam susahlah Mona nak WhatsApp baca tak faham. Okey, sekarang kita dah buat live dah. Siapa yang nak buat simpanan boleh tulis dekat ruangan komen, Mona saya dah daftar, sekarang saya nak simpan, guide saya step by step. Boleh, tak ada masalah. Okey, so kawan-kawan yang sedang menonton, ada soalan ke nak tanya? Kalau ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Okey, sebab hari ini tajuk live kita adalah modal kecil tapi nak emas besar. Okey, meh kita tuliskan dekat sini. Okey, nanti orang tertanya-tanya, Mona hari ni tajuk kita apa? Tajuk kita modal kecil
tapi nak emas besar. So, ini adalah topik kita hari ini, modal kecil tapi nak emas besar. Okey, modal kecil. Seberapa kecilkah modal anda? Anda boleh sekecil RM100. Okey, contoh emas besar kita nak bagi 10 gram. 10 gram ni harga dia hari ni adalah 4,600. Okey, so macam mana orang yang ada duit RM100 tapi boleh beli emas besar sebesar 10 gram yang harganya 4,600. So jawapan dia adalah manfaatkan account gap. Okey, manfaatkan account gap. So itu adalah jawapan untuk soalan yang anda tanya. Okey? So, ini adalah kita punya teka-teki hari ini. Modal kecil serendah RM100 tapi nak emas besar. Sebesar mana? Sebesar 10 gram. Mari kita tunjuk 10 gram itu mangkau. 10 gram itu macam mana bentuknya. Saya tunjuk yang betul lah. Okey? So 10 gram itu ini contohnya boleh nampak kan ke atas tu dia tulis 10 gram. So ini adalah 10 gram. Okey. Ini adalah 10 gram. Jadi kita punya soalan hari ini, bagaimana orang yang modal kecil serendah RM100 tapi boleh memiliki emas yang besar, contohnya 10 gram yang harganya 4,600. Jadi maksudnya tak mustahil sebab kalau dekat account gap ni setiap kali anda tambah ataupun top up sekurang-kurangnya RM100, gram dia akan bertambah. Nampak dekat sini? Gram dia dah hampir 10 gram. Kat sini ada 6.6 gram. Jadi anda jangan buat macam Mona. Dulu apa yang Mona buat? Setiap kali Mona beli 1 gram, Mona keluarkan. Once upon a time, setiap kali ada 1 gram, Mona keluarkan. Setiap kali ada 1 gram, Mona keluarkan. Tapi ini adalah waktu Mona tak pandai sangat dulu. Okey, waktu Mona tak pandai sangat, setiap kali ada 1 gram, Mona keluarkan. Okey, bagusnya apa? Bagusnya kita nampak dia 1 gram, 1 gram, 1 gram lah. Tapi tak bagusnya, kita tak dapatlah cita-cita kita nak pegang emas yang besar. Betul tak? Semua orang nak pegang emas yang besar-besar gedabak tu kan? Okey, contoh dekat sini, walaupun ada 100 keping, tapi kita tak boleh nampak dia seperti 100 gram. Okey, sebab apa? Contoh, kalau contohnya 100 gram tu kan nampak besar. Kalau pegang kan nampak mantap. Tapi dulu Mona tak pandai. Setiap kali Mona beli 1 gram, Mona keluarkan. Ini adalah emas Mona yang pertama. Dibeli pada tahun 2014. Harganya adalah RM135 untuk 1 gram. So, ini adalah 1 gram. Okey, Mona beli pada tahun 2014, harganya adalah RM135. So, kita belilah setiap bulan, beli, keluarkan, beli, keluarkan, beli, keluarkan. Tetapi, okey, apabila sel-sel otak kita dah bergabung, dah berhubung, okey, kemudian barulah kita bijak sikit. Bila kita bijak sikit, kita keluarkan item yang kita kumpul. Kemudian, barulah kita keluarkan. Contohnya, 1 dinar. Barulah nampak besar sikit kan. Kemudian bijak lagi keluarkan 10 gram. Bijak lagi keluarkan 5 dinar. Bertambah bijak lagi keluarkan 10 dinar. Kemudian sekarang next kita punya aim adalah 50 gram. Jadi barulah kita boleh pegang yang gram yang besar-besar. Kalau sebelum ni kita keluarkan 1 ketul, segram. Walaupun dalam ni dia ada 100 gram, tapi dia sekeping. Okey, jadi adakah salah apa yang Mona buat? Jawapan dia tak salah. Sebab apa? Sebab ini masih lagi emas dan masih lagi kita boleh manfaatkan. Jadi emas yang macam ni plannya apa? Memandangkan emas ni dah ada dekat tangan. Untuk
emas yang 1 gram, 1 gram, 1 gram ni plannya adalah apabila kita bersara nanti, kita ambil keluarkan 1 gram untuk 1 bulan. Okey, 1 gram untuk manfaat 1 bulan, contohnya untuk belanja dapur dan lebih kurang untuk belanja dapur lah untuk meneruskan kelangsungan hidup. Let's say lah waktu tu dah tak larat nak bekerja ke, dah tak ada duit kan. Contoh dia macam tu. Okey, so kita manfaatkan ketika itu. So sekarang kita hanya tambahkan sahaja gram-gram yang kita ada. Dan untuk gram-gram yang besar ni pula, anda boleh manfaatkan, contohnya nanti anda kata, okey, yang ni untuk anda masuk universiti. Okey, yang ni untuk anak nak kahwin nanti. Yang ini untuk nanti kita nak pergi travel, jalan-jalan. Okey, yang ini kita nak beli rumah. So kita boleh manfaatkan emas-emas yang bersaiz besar untuk matlamat yang lebih besar. Okey, contohnya apa? Okey, sebelum ni kita ada buat sebelum ni live Mona, kita ada bercerita mengenai apakah kita punya matlamat-matlamat simpanan emas ni. Sekejap kita cari. Apakah matlamat-matlamat simpanan emas? Sebentar, kita tengok. Dia kalau cari memang tak jumpa. Ini adalah setiap kali Mona live, Mona akan kongsikan dengan anda lah nota-nota ni kan. Jadi sekarang ni kalau hari ini nota kita yang macam ni lah. Okay, tapi tak apa. Okay, so hari ini nota kita adalah modal kecil tapi nak emas yang bersaiz besar. Dia punya jawapan adalah melalui account gap. Okay, dan account gap ni anda boleh manfaatkan sebab apa? Anda boleh simpan seberapa banyak yang anda nak simpan. Tak ada upah simpan tau. Dia bukan macam kita. Ada orang dia salah faham. Dia kata dia letak emas dekat Arahnu untuk simpan. Tak, dekat Arahnu tu bukan matlamatnya untuk simpan. Arahnu tu adalah tempat untuk kita dapatkan tunai segera. Okay, kita ada duit, kita ada emas. Lepas tu emas tu kita letak dekat Arahnu. Arahnu akan bagi sekitar 70% daripada nilai dan kita perlu bayar balik dalam tempoh 6 bulan. So dalam tempoh 6 bulan tu kita letak dekat situ, dia ada upah simpan lah dekat situ. Dan lepas 6 bulan kita bayar balik pinjaman yang kita bayar dan kita dapat balik emas kita. So itu konsep Arahnu. Tapi kalau dekat account gap ni, anda boleh simpan seberapa banyak emas yang anda nak, seberapa lama emas yang anda nak simpan tanpa upah simpan. Jadi sangat sesuai untuk orang yang dia bercita-cita nak gram besar. Okey? Terima kasih. Siapa tu? Liana. Terima kasih follow saya. Kawan-kawan yang lain pun yang belum follow Mona, boleh follow untuk info emas dan keuangan. Setiap hari Mona akan berkongsi ilmu emas dan kewangan dalam tempoh macam ni lah. Pukul 8, 9 pagi, 10 pagi macam tu. Okey. Dan anda juga boleh dapatkan contoh kalau rasanya macam Mona, saya tak sempat lah nak tengok Mona. Sebab saya selalu tengok tapi tiba-tiba tak sempat. Jangan risau. Tengah hari Mona akan update Mona punya live ni masuk dekat Mona punya YouTube. Boleh tengok dekat sana. Macam mana nak cari je Mona Lisa Gold Educator dekat semua media sosial. Terima kasih Liana. Terima kasih Hani follow. Okey, so kawan-kawan lain yang belum follow pun boleh follow. Sambil-sambil tu bolehlah tap-tap screen kan. Sebab apa? Bila kita tap-tap screen, lebih ramai kawan-kawan kita yang akan dapat manfaat daripada perkongsian yang kita nak sampaikan. So kita jangan pandai sorang-sorang. Okey, sebab apa? Sebab kita nak semua orang ekonominya kukuh. Ekonominya, kuasa belinya dikekalkan. Berbanding dengan kalau kita simpan dalam bentuk duit, walaupun duit kita, contohlah kita bukan jutawan sangat kan. Maksudnya duit kita tu tidak dapat mengekalkan kuasa beli. Let's say kalau sebelum ni 100,000 dah boleh beli rumah. Tapi hari ni kalau kita tengok rumah yang sama, dia dah tak 100,000. Hari ni mungkin harganya dah 300,000. Betul tak?
Sebab tu kalau kita nak beli rumah ke, nak pergi haji ke, nak buat dana pendidikan anak-anak ke, semua itu duitnya kita jadikan emas. Sebab apa? Sebab dalam jangka masa panjang nilai emas itu sendiri meningkat. Jadi apabila nilai rumah itu meningkat, nilai emas pun meningkat, so kita tetap boleh beli rumah yang sama dengan emas yang sama. Okey, faham tak? Apa? Mama tengah buat. Itu. Okey, so sekarang ada soalan tak kawan-kawan? Kalau ada soalan, boleh typekan dekat ruangan komen supaya Mona boleh bantu. Okey, untuk anda yang baru pertama kali melihat kita punya ni, okay, hari ni kenapa ya dia kelihatan macam, kita. Kita sedang berfikir, mana aku nak adjust? Adakah cahaya terang? Sekejap, saya try tutup the line kejap. Tengok. Okey. Lebih nampak ke apa ke? Nampak tak? Tak nampak. Okey, tak nampak, kita tunjuk saja dekat kita punya app sahajalah. Okay, kalau tak nampak, kita tunjuk saja dekat kita punya apps. Nampak kot? Tak nampak kan? Okey, tak apa. So, ni. Okey, sekarang ini adalah kita punya account gap contohnya. Jadi, kalau kita nak top up, kita klik saja dekat top up. Okey, kalau kita nak top up, kita klik saja dekat top up dan kita masukkan berapa ringgit. Contohnya kita nak simpan tadi RM100. Okey, contoh kita nak simpan RM100. Kejap Apa ke benda cahayanya? Dia berdouble pula. Okey, siapa yang ada account gap, boleh tekan anda punya account gap tu. Kemudian anda masukkan amount dan anda akan dapati hari ini RM100 dapat 0.2123 gram. Okey. Tak nampak lah mana cahayanya. Gitu. Okey, RM100 akan dapat 0.2123 gram dan lepas anda top up, gram emas anda dekat atas ni akan bertambah. Okey, mudah sahaja. So, kalau kita nampak kan kita punya account gap tu lepas top up sebelah dia ada gambar sell. Sell tu adalah untuk jual. Bila anda jual, duit itu akan masuk dalam account gap. Kejap kita rasa kenapalah gelap. Kenapalah terlalu bercahaya hari ini. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Okey, kejap ya. Kenapa? Sekejap kita buka blind pula tengok apa jadi. Lebih nampak. Okey, so maksudnya dia nak kena natural light lah. Okey, faham. Sekejap Okey, so dekat sini kita ada sell, lepas tu dekat sini kita ada withdrawal. Okey, withdrawal tu adalah untuk keluarkan emas. Keluarkan emas, jadi emasnya boleh kita pegang di tangan. Okey, siapa yang belum lagi keluarkan emas, boleh keluarkan emas. Mona bagi contoh ya. Mona bagi contoh. Okey. Apabila kita buat pengeluaran, so dia akan bagi kita contohnya dekat sini tracking, dan apabila tracking dekat sini akan ada dia punya tracking macam biasalah, macam puzzle biasa. Jadi anda boleh tengok semua progressnya dekat anda punya telefon sahaja. Okey, kalau anda beli lepas tu anda tekan withdraw ni, anda boleh nampak. So kat sini kalau kita nak tengok history, macam-macam history ada dekat situ. Anda pilihlah history untuk auto debit ke, history untuk arahnu ke, history untuk withdrawal ke. Dan kalau anda nampak dekat belakang ni ada gap auto debit.
Untuk info, kalau anda buat simpanan emas serendah RM200 setiap bulan secara auto debit, okey, anda akan dapat peluang untuk cabutan bertuah. Okey, anda akan dapat cabutan bertuah. Hadiah utamanya adalah 10 gram emas. Terima kasih DKM. Okey, ini adalah contoh 10 gram emas. So, ini adalah antara hadiah utama. Ada banyak lagi hadiah-hadiah yang lain. So, kalau contohnya anda tak dapat 10 gram, mungkin anda dapat 1 gram ke, atau anda dapat gold card folder ke. Okey, so ini adalah contoh hadiah-hadiahnya lah. Dan kalau contohnya, saya sebenarnya suka untuk kongsikan dekat sini. Sekejap mana lagi. Okey, ini adalah contoh gold card folder yang anda boleh letak anak-anak punya emas. Contoh, anda kata hari raya. Okey, mana kita punya emas hari raya? Ya, kita tengok. Kat sini. So, ini contoh emas hari raya yang tahun ini punya. Orang kata emas kereta kuning. Okey, hari raya kereta kuning. So, yang hari raya kereta kuning ni adalah Aidilfitri. This Aidilfitri punya edition. So, siapa lagi yang belum dapatkan, ataupun contohnya siapa yang nak tukarkan duit emas, duit raya anak-anak kepada gram emas, boleh pilih yang ini ataupun yang paling latest. Yang paling latest ni dia ada gambar ketupat. Okay, mari kita tengok sekejap ya. Kita tengok gambar ketupat. Tapi jangan kuat. Jangan kuat. Okay, sekejap kita keluarkan. Okay, ini adalah gambar ketupat. Okay, nampak tak dekat sini? Okay, ini adalah dia punya emas dia. Rare kan? Selalunya emas dia macam ni. Okay, 4 segi biasa saja. Ini biasa je ni. Okay, tapi kalau anda nak luar biasa, anda boleh ambil yang gambar ketupat macam ni. Sebenarnya banyak lagi gambar-gambar yang luar biasa juga. Contohnya ada dalam bentuk bola, ada dalam bentuk Hello Kitty. Kan? Jadi anda kalau contohnya ada anak-anak yang suka Hello Kitty ke, baru-baru ni apa ya? Tak banyak, sebenarnya banyak edisi. Kalau contoh, kalau anda tengok yang Mona buka tadi pun satu persatu ada banyak ya. Okey, yang ini edisi masjid. Okey. So ini edisi masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Quba dan macam-macam lagi lah. Okey. Kemudian yang ini edisi wedding, perkahwinan. Okay, yang ini birthday pula. So dia ada banyak. So kalau contohnya anda kata, Mona saya tak tahu nak yang mana, mudah sahaja. Okay, kalau contoh tak tahu nak keluarkan item mana, tak payah keluarkan, simpan je dalam account Gap ni dulu. Kumpul banyak-banyak, lepas tu dah ada 10 dinar baru keluarkan. Macam tu pun boleh juga. Okay, tak perlu pening-pening sebab ramai orang confuse. Mona, saya nak keluarkan dinar ataupun gold bar. Okay, Mona, saya nak keluarkan dinar ataupun gold bar. Ini bukan dia punya soalan. Sebenarnya soalan dia adalah yang pertama, adakah anda dah bermula? Kalau anda dah bermula, apakah matlamat simpanan anda? Okay, kalau anda dah bermula, apakah matlamat simpanan anda? Sis Mona tukar duit raya anak dalam 300 melalui akaun ibu. Boleh ke? Okey, dia macam ni. Sis Ayu ni, okay, saya ada satu penjelasan. Dia macam ni. Kalau contohnya anak kita seorang, mungkin mudah untuk kita track berapakah duit dia yang telah kita tukarkan kepada emas. Dalam ni ada emas kita, ada emas anak juga. Tu kalau anak satu. Kalau orang yang ada anak 5, dia kena ada extra job nak fikir, nak tulis kan. Jadi mudahnya macam mana? Mudahnya bukakan saja anak tu akaun simpanan emas Gap. Kenapa? Sebab buka pun percuma je. Kan? Tak ada masalah pun. Buka percuma saja buka akaun. Kemudian simpanlah 300 tu dalam akaun Gap. Cukup gramnya boleh keluarkan. Kalau 300, hari ni 300 dapat sekitar, sekejap ya.
Hari ni kalau 300 dapat sekitar 0.6 gram. Okey, hari ni 300 dapat 0.6 gram. Okey, jadi 0.6 gram tak boleh keluarkan lagi. Jadi simpanlah lagi. Nanti mana tahu dia balik kampung, atuk dia bagi duit ke, dia pergi mana-mana ke, dapat duit ke, tambah sampai cukup 1 gram. Lepas tu bolehlah keluarkan contohnya edisi raya. Ataupun yang signifikan. Contohlah ini adalah tahun pertama anak tersebut ditukarkan duitnya kepada emas. Okey, selain daripada edisi raya, edisi apa lagi yang boleh kita pilih? Mona tunjuk. Kita ada edisi 2025. Sekejap kita cari sekejap. Okay. Faham tak apa saya explain? Sis Ayu ni. Kita cari dia tak ada. Contohnya ni 2025. Contoh ini adalah tahun pertama kan simpan emas. Bolehlah pilih tahun 2025 ni. Ataupun ini adalah duit raya, boleh tukarkan kepada emas raya. Jadi kalau anak ada duit raya, jangan masuk dekat akaun ibu. Sebab nanti lupa. Okay? Sebab hari ni 300 mungkin dapat 0.6. Besok 300 mungkin dapat 0.5. Jadi kita hafal 300 je. Kita tak hafal 0. berapa gram tu. Jadi nanti kita confuse. Ini gram ni siapa punya? Anak punya ke? Saya punya ke? Jadi untuk memudahkan, kalau ada anak, terus bukakan akaun untuk anak. Minum air. Sakit tekak semua. Okey, faham tak ibu-ibu ke yang ada? So sis Ayu ni faham, bagus. So maksudnya kalau anak ada duit raya, terus sahaja bukakan dia akaun gap, masukkan 300 tu dalam tu. Let's say lah contohnya lepas raya dah tak ada duit lagi. Tak apa, biarlah 0.6 tu akan kekal dalam ni. Raya tahun depan, masukkan lagi. Akan bertambah lagi. So contohlah dapat lagi 0.6. Contohnya dah jadi 1.2 gram. Boleh keluarkan 1 gram. Dari umur berapa boleh buka akaun? Dari baby beranak uek-uek dapat dapat nombor my card tu, terus boleh buat. Okey, jangan risau. Hai Nenek Eton. Okey, terima kasih. Okey, jadi kalau berapa umur jangan risau, daripada kita lahirkan baby, kita terus nampak dia punya my card tu kan. So boleh je terus buat akaun dari situ sampailah umur 18 tahun. Selepas 18 tahun dia dah consider bukan akaun junior lah, dia akaun dewasa. Okey, kalau akaun junior ni dia akan ada nama ibu atau nama bapa lah, salah seorang untuk menjaga akaun tersebut. Sebab budak-budak dia tak pandai kan manage. Macam kita buka akaun dekat bank juga. Kalau anak dia ada mesti nama ibu atau nama bapa untuk akaun sekali. Tapi nanti bila umur dah besar, dia akan separate account lah. 10 dinar dalam kad ke? Ya betul, 10 dinar. Ini 10 dinar dalam kad. Tapi contohnya kalau di KM, pergi dekat branch. Ini kena ambil dekat branch tau dengan appointment. Kadang-kadang ada setengah-setengah branch, dia masih lagi ada yang macam ni. So boleh request untuk yang dapatkan yang loose lah kalau berminat dengan loose. Kalau saya lebih suka yang begini. Sebab apa? Mudah simpan. Mudah simpan. Dan anda jangan risau sebab ada orang kata, oh kalau macam ni nanti susah kalau nak ni kena kopek ke apa ke. Jawapan dia betul. Kalau kita contohnya yang macam ni, kalau kita nak jual dekat syarikat XYZ ataupun ABC, ataupun kita nak arahnukan dekat arahnu ABC atau XYZ, memang kena buka balik. Tapi kalau kita arahnukan dekat public gold atau kita jual balik dekat public gold, dia tak buka balik, so tak ada masalah. Okey, so yang ini yang dulu, yang sebelum ni lah, yang ini edisi COVID lah. Yang edisi COVID memang dia semua dalam bentuk yang macam ni. So
dia boleh buka macam ni. Shining, milau kau. Okey, ini contoh 5 dinar. Okey. 5 dinar pun sekarang dah dalam ni. Cumanya yang ini saya beli yang sebelum ni punya. Okey, so yang ini yang saya baru beli yang 10 dinar ni lah. Okey, so yang ini memang dia loose. Dan kalau contohnya orang sukalah sebab orang kata boleh bawa mudah pergi mana-mana ke apa ke. Tapi sebenarnya sama sahaja. Kalau dekat public gold sebenarnya dia bukan dia punya syarat dia bukan dalam sangkar pula. Dalam casing ke loose ke, yang penting timbang, dia tulen dan berat dia sama. Itu sahaja. Okay, kalau contohnya dia timbang, tulen, lepas tu berat dia ini contohnya 21.25. Bila timbang dia dapat 21.20. So dia akan dijual pada 21.20 lah. Mungkin anda dah jatuhkan, dia terkemek ke ataupun dia terpatah ke, gram dia hilang sikit, okey, tak ada masalah. Walaupun condition dia tak tip top macam Nelofa ke Bella Estilla ke, tak ada masalah. Kalau dia patah, bengkok, cala dan sebagainya, dia masih lagi diterima di public gold. Tidak seperti company-company yang lain, kalau emas tu tersebut patah, cala, bengkok dan sebagainya, mereka tak terima walaupun emas mereka sendiri. Dan mereka tak terima walaupun emas tersebut emas mereka tapi tak ada sijil. Macam kita dekat public gold, contohnya emas ni macam ni lah, terjumpa macam ni. Terjumpa dalam rumah lah, rumah sendiri kan. Macam ni, tak ada bekas, tak ada sijil, tak ada apa, public gold terima. Okey, tak ada masalah. Okey, faham ke kawan-kawan? Kalau faham boleh tulis faham. Okey, kalau ada soalan lain boleh tanya. Okey, contoh tadi Sis Ayu ni kan, kalau nak buka akaun untuk anak-anak boleh sahaja pergi dekat Mona punya profile, boleh contact Mona. Mona akan daftarkan secara percuma. Okey, untuk DKM juga kalau nak yang dalam bentuk macam ni, boleh tanya dulu dekat branch ada tak yang dalam bentuk loose. Okey, sebab sekarang ni production dalam bentuk yang macam ni, tapi kadang-kadang mungkin ada stok lama dalam bentuk macam ni, masih lagi ada, boleh request lah. Kalau ada ya, Mona tak jamin. Cumanya Mona boleh beritahu untuk production sekarang semua macam ni. Untuk new production, tapi untuk stok lama mungkin masih ada, boleh request kalau berminat. Okey. Ada lagi soalan ke yang nak tanya? Kalau ada soalan lagi nak tanya, boleh tanya dekat ruangan komen. Mona boleh bagi tahu. So macam tadi Sis Ayuni tanya umur berapa untuk mula simpan emas. So kejap mana? Kat sini. Okey, mula simpan emas daripada orang dewasa boleh, kanak-kanak pun boleh sehingga 18 tahun. Okey, lepas 18 tahun dia jadi dewasa lah. Maksudnya boleh juga daftar. Okey, kemudian RM100. Boleh simpan serendah RM100 tanpa komitmen bulanan. Dan untuk Puan Ayuni tadi, Sis Ayuni, kalau anak-anak, kalau kita buat secara auto debit RM50. Kalau nak buat secara auto debit, iaitu simpanan setiap bulan, boleh buat serendah RM50. Instead of kita simpan RM100, kita boleh pilih RM50 lah. Dengan syarat kita buat secara auto debit, iaitu simpanan setiap bulan. Okey, kalau contohnya ini adalah untuk memudahkan ibu bapa yang anak dia ramai. Contoh anaknya 3, anaknya 5. Kalau kita ada 5 anak, kalau 100 setiap seorang, contohnya dah 500. Tapi kita ada kemudahan, kita boleh simpan serendah RM50 secara auto debit. Jadi kita simpan 250 sahaja. So kita boleh tetapkan tarikh, tempoh dan amount. Dan amount tu biasanya dia dalam apa kita panggil gandaan 50, 100, 150. Dia bukan 112 kita boleh suka-suka, tak. Kita ada fix amount 50, 100, 150, 200 bla 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 sampai banyak macam itulah. Okey, dan mudahnya kita punya urus niaga adalah secara online 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, dan anda boleh beli melalui app sahaja. Okay, Mona akan ajar. Okay, untuk penyimpan emas di bawah bimbingan Mona, Mona akan ajar step by step macam mana nak buat belian emas, macam mana nak buat simpanan emas, macam mana nak keluarkan emas dalam account gap. Ataupun kalau tak nak keluarkan, simpan sahaja sebab tidak ada upah simpan kalau anda simpan dalam account gap.
Okey, ada satu soalan yang selalu orang tanya. Mona, kalau contohnya saya dah keluarkan dah macam ni. Lepas tu saya nak masuk balik dalam account Gap. Boleh ke? Jawapan dia tak boleh. Kalau kita dah beli, ini kita pegang sendiri ataupun kita simpan dekat mana-mana safety deposit. Okay, contohnya dekat bank ke ataupun yang swasta ke kalau kita tak nak simpan sendiri dekat tangan. Kalau contohnya kita kata, okay Mona, saya sebenarnya nak pergi travel sebulan. Contoh orang nak pergi haji kan, nak pergi haji sebulan. Pula emas dia ada banyak, jadi dia tak tahu nak letak mana. Solution dia, ada orang dia pergi letak dekat Rahnu. Pada Mona, kalau letak dekat Rahnu, kalau anda tak nak pakai duit tu, lepas tu anda letak dekat Rahnu, tak bermanfaat lah kan duit tu. Lebih bagus simpan dekat mana-mana safety deposit terus. Okay, so lebih mudah, lebih selamat. Okay, anda boleh terus simpan kat situ untuk contohnya setahun ke, 6 bulan ke kan. Kita ada package-package. Setiap safety deposit tu ada dia punya package-package tertentu. Okay, hai semua yang belum follow Mona, boleh follow supaya anda dapat notification setiap kali Mona live. Kalau ada soalan, boleh tulis dekat ruangan komen. Kita boleh, mak engkau bincang, kita boleh bincang sama-sama. Okay, ada soalan ke? Okay, ada soalan ke kawan-kawan? Okay, sekejap lagi Mona nak buat cabutan bertuah. Okay, kejap ya. Buat kat kaki anak ni pula. Ni maknanya seorang anak 50, 4 orang anak macam 200 macam tu kan. Okey, itu kalau kita nak buat secara auto debit. Kalau kita nak buat secara auto debit iaitu potongan setiap bulan, ya betul. Kalau contohnya kita tak nak buat potongan setiap bulan, okey, kita akan buat simpanan bila ada duit sahaja. So amount yang kita dibenarkan untuk menyimpan adalah RM100. Macam tu. DKM. Okey, cabutan bertuah macam mana nak join? Okey, sebelum tu saya nak tanya, adakah DKM ni penyimpan emas Mona? Sebab namanya pendek jadi kita pun tak tahu siapa. Okey, DKM adakah DKM penyimpan emas Mona? Kalau contohnya DKM adalah penyimpan emas Mona dan buat simpanan emas pada bulan Mac, ya, ada cabutan bertuah sekejap lagi. Mona ada bagi tahu kan dalam kita punya grup kan, Mona nak buat cabutan bertuah untuk bulan Mac. Malam tadi nak buat tak sempat. Okey, malam tadi nak buat tak sempat. So kita buat siang ini. Kita buat sekarang lah maksudnya. Okey, so sekejap kita untuk info, untuk info cabutan bertuah ini dia ada 5 hadiah yang ditawarkan. Okey, so antaranya adalah account Gap, kemudian ada juga buku, okey, kemudian ada juga tabung emas, ada juga keychain. Okey, so kita tunjukkan kita punya ni. Okay, so ini adalah kita punya poster lah, simpan emas dan menang untuk bulan April. Ialah untuk bulan Mac. Okay, so yang pertama adalah kita tengok kita punya, sekejap ya. Yang hadiah utama ni adalah Gap 100. Yang kedua adalah buku wang emas. Okey. Yang ketiga adalah buku misi bebas hutang. Okey. Yang keempat adalah tabung shilling.
Yang kelima adalah keychain. Okay. So, dah ready ke nak buat cabutan bertuah? Okay, sementara tu anda juga boleh tuliskan soalan dekat ruangan komen. Mona nak pergi ambil contoh buku-buku untuk tunjuk dekat anda sekejap lagi. Buku emas dengan bisi bebas hutang. Okay, sementara tu anda boleh tap-tap screen. Okay, sementara tu anda boleh tap-tap screen. Mona nak ambil contoh buku sekejap ya. Okay, so ini adalah antara contoh buku yang anda akan dapat. Okay, jadi ini contohlah Mona bagi sedikit teaser. Apakah buku ini berkait dengan apa? Okay, untuk misi bebas hutang, untuk buku misi bebas hutang, okay, dia ada keyword dia ada caption dekat situ. Dia kata biarlah tidak nampak bergaya asalkan poket kita kaya. Okay, so dalam buku ni diajar bagaimana untuk anda dapatkan aliran tunai positif. Maksudnya kita berbelanja kurang daripada pendapatan. Okay, yang kedua, kita mesti ada simpanan untuk kecemasan. Okay, mungkin ramai orang dia menyimpan tapi untuk kecemasan dia tak ada jangka panjang punya kecemasan. Contoh, kalau kita flashback sebelum ni, kita ada masalah COVID tu kan. Ramai orang yang kena buang kerja. Jadi bila dia kena buang kerja, dia tak boleh nak survive. Dia terpaksa untuk cari kerja immediate juga. Sebab apa? Sebab dia tidak ada simpanan untuk menampung kehidupan dia apabila dibuang kerja. Tak ramai orang yang berfikir, kalau aku kena buang kerja, apa aku nak buat? Macam mana aku nak hidup? Betul tak? Jadi, kita kena ada satu simpanan supaya if benda tu berlaku, kita telah bersedia. Bukan kita meminta tapi kita bersedia je. Okey, kemudian bagaimana untuk melangsaikan hutang dan bagaimana untuk bebas keuangan. So, ini adalah buku misi bebas hutang. Dan dekat sini adalah wang emas bertahan ketika gawat. Okey, bertahan ketika gawat, contohnya adalah macam Mona cakap tadi, apabila kita punya nilai mata wang makin rendah, tetapi kalau kita simpan dalam bentuk emas, kita punya kuasa beli dikekalkan. Tak kisahlah mata wang kita macam mana dia punya hala tuju dia, tetapi sekiranya kita ada simpanan emas, kita ada kuasa beli yang dikekalkan. Okey, dan dekat sini dia kata mengapa emas itu bernilai. Okey, contoh macam Mona cerita tadilah. 1 dinar emas, okay, contoh ini dekat tangan Mona ni adalah 1 dinar emas. Dia kata yang beratnya 4.25 gram. Okay, mampu membeli seekor kambing pada zaman Nabi. Hari ini 1 dinar secara relatifnya masih lagi mampu membeli seekor kambing dan kuasa beli emas ini tidak susut sejak 1400 tahun dahulu. Jadi macam Mona cakap tadilah, emas ni dia bukan simpanan untuk orang yang kaya sahaja. Anda kena ingat konsep ni. Orang kaya ada akaun bank, kita ada akaun bank, orang yang lebih susah daripada kita pun ada akaun bank. Okay, so kita sambung balik. Okay, konsepnya tadi kita kata, kita jangan fikir orang yang simpan emas ini adalah orang kaya. Tak, bukan begitu. Kita kena fikir macam ni. Orang kaya dia ada akaun bank, kita ada akaun bank. Orang yang lebih susah daripada kita pun ada akaun bank. Tetapi orang kaya mungkin dia simpan berjuta-juta,
Kita orang biasa mungkin simpan beribu-ribu. Orang yang lebih susah daripada kita mungkin simpanan dia ratus-ratus. So the same concept apply to gold. Maksudnya orang kaya macam yang Mona cakap tadi, kan ada orang beli 4 kilo emas semalam. Okay, sebab dia kaya lah. Tapi kita mungkin tak berapa nak kaya. Soon insyaAllah kita akan kaya. Tapi sebelum kita nak kaya begitu, nak beli 4 kilo, kita beli dulu 1 dinar. Contohnya. Kan? Lepas tu mungkin ada orang yang tak kaya lagi daripada kita, kurang sikit daripada kita, mungkin dia beli RM100. Contoh dia macam tu. So emas ni adalah simpanan untuk semua. Tak kisahlah how your status keuangan, tetapi as long as you ada sekurang-kurangnya RM100, you boleh buat simpanan emas. Dan Mona amat encourage untuk ibu bapa raya ni dapat duit raya untuk anak, bagilah sikit untuk anak. Contoh dapat 300 kan. Okay, 100 tu bagilah dekat anak. Bagilah dia belanja. Dia nak beli apa ke, nak makan apa ke, nak pakai apa ke. 200 simpanlah dalam account gap. Tahun depan buat lagi. Tahun depan buat lagi. So, nanti soon anda akan dapati bahawa duit yang anda simpan mungkin amountnya X, tetapi gramnya Y. Tapi bila jual gram Y tu, nilainya lebih tinggi daripada X. Nak tahu kenapa? Mona bagi contoh. Dekat tangan Mona ni, mungkin anda selalu dengar Mona cerita. Dekat tangan Mona ni adalah 5 dinar. Okay, dekat tangan Mona ni adalah 5 dinar yang Mona beli pada tahun 2020. Waktu tu COVID lockdown. Okay, waktu tu COVID lockdown. Okey, dan bulan yang Mona beli tu bulan 5. Kenapa Mona beli bulan 5? Sebab bulan 5 adalah bulan birthday Mona. Bulan depan lah kan. Siapa nak wish tu nanti wish kemudian. Okey. So, senang nak ingat. 2020 waktu COVID. Beli 5 dinar bulan 5. Harganya berapa? Harganya RM5,000. Okey, semua 5 kecuali ada 2020 lah. Okey, hari ini mari kita tengok 5 dinar harganya berapa. Okey. So, hari ini 5 dinar harganya dah jadi 9,950. Ini sebab harga emas tengah turun kan. Minggu lepas waktu harga emas tengah tinggi dia jadi 10,000. 10,000 lebih. Jadi betul tak amount yang kita simpan akan nilai emas itu akan mengatasi nilai yang kita simpan. Betul lah, hari ni nilainya 9,000. Waktu Mona beli pada tahun 2020 harganya 5,000 sahaja. Betul tak dia dah mengatasi duit yang kita simpan? Betul kan? Sebab tu Mona kata dalam jangka masa panjang kalau kita ada duit, kita jangan peram je dia duduk dalam bank atau duduk dalam ASB ke. Kan? Kita biarkan dia duduk dalam emas. Okay, dengan syarat pastikan dia memang kita nak simpan untuk jangka masa panjang. Jangan beli hari ni jual besok. Tak boleh. Kan? Tak boleh untung. Kita kena simpan sekurang-kurangnya 3 hingga 5 tahun. Okay, macam ni Mona beli 2020, sekarang 2025 dah naik lebih kurang 5,000. Okay, so kalau nanti anda walaupun simpan 100, tapi kalau anda simpan secara konsisten, jangan terperanjat bila anda tengok gram dia ketika nanti contohnya. Aku sebenarnya baru simpan segini je. Tapi bila aku jual, aku dapat lebih banyak daripada nilainya. Itu yang anda akan realize. Mungkin sekarang anda macam berkata yo je Mona ni kan. Sebab dia nak suruh orang simpan emas kan. Tak, bukan macam tu. Sebab macam Mona cakap tadilah. Okay, Mona tunjuk ini adalah emas yang pertama. Mona beli pada tahun 2014. Harganya RM135. Kalau anda nampak emas yang design dia macam ni, anda tahu ini adalah emas public gold yang lama. Okay, tahun 2014 harganya 135. Hari ni kalau Mona ada 135, Mona boleh beli tak 1 gram? Jawapan dia tak boleh. Tapi kalau hari ni 1 gram ni Mona jual, berapa duit yang Mona dapat?
Hari ni harga emas berapa? 417. Ini 135. Dah berapa kali ganda? Mari kita kira. 417 pula. 471. 471 tolak 135. 300% ya. Kenaikan 300%. Okey, sebab tu Mona kata hari ni mungkin kita nampak kita simpan dia bentuknya 100. Tapi nanti lepas 5 tahun, lepas 10 tahun, bila kita jual 100 tu kita tak dapat 100. Kita dapat lebih banyak daripada 100. Inilah contohnya. 2014 Mona ada 135, Mona beli 1 gram. Hari ni kalau Mona jual 1 gram ni Mona dapat berapa? Mona dapat 400 lebih kan? Simpan 100, dapat 400. Okey? Simpan 5,000, hari ni nilainya 9,000 lebih. Okey, sebab tu kalau kita ada duit, kita kena tukarkan dia kepada emas, tapi dengan syarat mesti simpan dalam tempoh 3 hingga 5 tahun, barulah kita dapat menikmati kenaikan harga emas yang signifikan. Faham tak apa Mona bagi tahu ni? Okey, dan anda jangan risau sebab apa? Walaupun anda ada 100, anda simpan sahaja secara konsisten setiap bulan dalam akaun Gap, pastikan gram ni bertambah. One sweet day anda akan dapati apa yang anda simpan, amountnya X, gramnya dapat Y. Dan bila Y tu anda jual, duit yang anda dapat lebih banyak daripada duit yang anda simpan. Sebab Mona dah ada contoh. Okey, Mona dah ada contoh. Ini contoh yang Mona beli pada tahun 2014. Harganya berapa? 135 je. Hari ni kalau anda ada 135, okey, mari kita kira. Kalau hari ni kita ada 135, berapa je kita dapat? 135 kita dapat 0.2866 gram. Hari ni 135 dapat 0.2866 gram. 0.2 ya. Sebab tu kalau kita ada duit, kita jangan bertangguh. Jangan kata, Mona saya ada duit anak, duit raya anak 1,000. Tapi saya nak beli 1 dinar. Tapi saya nak tunggu cukup 2,000 baru saya nak beli. Jangan. Ada 1,000 terus simpan dalam akaun Gap. Sebab apa? Kalau anda nak tunggu dia 2,000, tahun depan mungkin harganya dah 3,000 dah. Duit memang takkan cukup. Dia akan sentiasa berkurang sebab kuasa beli duit semakin hilang. Tapi nilai emas semakin meningkat. Okey, faham tak? Okey, kalau faham, nampaknya Mona nak teruskan dengan cabutan bertuah. Dari tadi kita kata nak cabutan bertuah. Sekejap kita minum sekejap. Bismillah. Okey. So, dah ready ke nak cabutan bertuah? Kalau ready, tulis ready. Dah ready ke? Kawan-kawan dah ready ke? Kalau dah ready, Mona nak buat cabutan bertuah sekarang. Okey, so cabutan bertuah kita ada 5, iaitu hadiah pertama adalah Gap. Okey, 100. Kemudian kita ada buku wang emas. Okey, yang ini buku wang emas. Okey, kita nak dapat ilmu. Kemudian yang kedua adalah buku misi bebas hutang. Kemudian kita ada tabung shilling dengan keychain. Okey, apakah syaratnya? Syaratnya adalah yang pertama mesti penyimpan emas di bawah bimbingan Mona. Yang kedua, buat simpanan emas semasa bulan 3. Dan kalau contohnya Sis Ayu ni contohlah anaknya nak simpan bulan ni kan. So masuk cabutan bertuah untuk bulan 4. Boleh tulis nama dalam grup. Kalau dah nak buat simpanan emas untuk anak, okey, boleh daftar, lepas tu buat simpanan untuk anak, lepas tu boleh masukkan nama dalam grup untuk masuk cabutan bertuah. Okey, baiklah. Mari kita sekejap ya.
bawang. Ambillah dalam botol. Okay. So, ini adalah kita punya lucky draw. Okay, ini adalah kita punya lucky draw untuk bulan Mac. Okay, sekejap ya. Kita sediakan ruang sekejap. Sekejap ada. Okay. So, ini adalah lucky draw untuk bulan Mac. Jadi, sekarang ni kita nak cabut dulu yang pertama, iaitu yang bawah sekali lah, yang kitchen ini. Okay. Dan nama yang appear dekat sini, Mona akan contact selepas inilah. Okay. Ni kita jauh sikit. Ya. Kalau baby nak makan, makan lah. Kalau tak nak, tak apa. Okay. So, sekarang ni kita akan cabut yang kitchen ni dahulu. Okay. So, anda boleh kongsikan kita punya live ni. Setiap bulan, Mona akan buat cabutan bertuah lah. Okay. So, ini adalah cabutan bertuah untuk bulan Mac 2025. Kenapa baru nak buat, Mona? Dah berapa hari bulan ni? Sebab kita baru balik daripada kampung. Itu jawapannya. Dan cuti lama hari raya. Okey, baiklah. So, kita mulakan dengan yang nombor 5 terlebih dahulu, yang untuk pemenang kitchen. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so tahniah kepada, kita tengok nama dia, Christian Robert. Okey. Berapa nombor dia tu? PG00 605 745. Okey, so ini adalah untuk pemenang kitchen. Okey, ini adalah untuk pemenang kitchen. Okey, so seterusnya kita akan spin untuk tabung shilling pula. Okey, so seterusnya kita akan spin untuk tabung shilling pula. Okey, sebentar kita akan. Alright. Dan kita akan spin untuk pemenang nombor 4. Okey, ini adalah pemenang nombor 4, iaitu tabung shilling. Okey. Okey. Siapa tu namanya? Ira Nurul Fatihah. Ira Nurul Fatihah. PG 01 64 5513. 5513. Okey. So, untuk Ira Nur Fatihah adalah pemenang untuk tabung shilling. Okey, tahniah. Okey. Seterusnya kita akan spin untuk buku Misi Bebas Hutang. Okey, kita akan spin untuk buku Misi Bebas Hutang. So, untuk jadi penyimpan, kita mesti
penyimpan yang bijak, kita mesti ada ilmu keuangan. Dan sebab tu Mona nak anda ada ilmu juga. Sebab tu kita nak kongsikan buku ini dengan anda. Okey, kita akan spin untuk buku Misi Bebas Hutang. Meh kita tengok. Okey, siapakah yang bertuah? Nur Syabila Huda binti Anwar. Okey, Nur Syabila Huda. Nur Syabila Huda. PG 00 00 52 46 03. Okey, beliau akan saya berikan buku Misi Bebas Hutang. So boleh baca supaya anda pun akan jadi penyimpan emas yang bebas hutang. Okey, seterusnya kita nak cari pemenang yang nombor 2, iaitu buku yang bertajuk Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Okey, buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Okey, kita cari pemenang yang seterusnya. Okey, kita akan spin dan cari pemenang yang seterusnya. Siapa tu? Siti Zahara binti Jumakun. Siti Zahara. Ya. PG 00 00 91 79. Okey. Tahniah kepada Puan Siti Zahara binti Jumakun. Okey, dapat buku Wang Emas. Okey, dapat buku Wang Emas. Okey. Dan seterusnya kita nak cari kita punya pemenang utama untuk hari ini. Pemenang utama kita adalah akaun gap RM100. Okay, so siapakah yang akan berpeluang untuk dapat akaun gap RM100 ini? Siapa nak? Siapa nak? Okay, siapa nak? Saya. Okay, jom kita tengok siapakah yang bertuah dapat lucky draw akaun gap RM100 ini. Okay. Okay, kita spin. Okey, so Lila anak perempuan Gopal, tahniah. Lila anak perempuan Gopal. PG 015 35 546. Penyimpan emas baru ni. Okay. Alright. So, kita dah selesai dengan kita punya
cabutan bertuah. Jadi kita dah selesai dengan kita punya cabutan bertuah. Tahniah kepada 5 orang cabutan yang menang cabutan bertuah pada bulan Mac, iaitu untuk yang account gap 100 ni Lila, anak perempuan Gopal. Kemudian buku wang emas Puan Siti Zaharah Jumakun. Kemudian buku misi bebas hutang Syabila Huda. Kemudian tabung shilling Ira Nurul Fatihah, dan kitchen adalah Christian Robert. So tahniah kepada anda semua, dan kejap lagi habis daripada Mona punya live, Mona akan kontak dengan anda. Okey, jadi untuk anda yang baru menonton Mona punya sesi live pada hari ini, okey, hari ini kita buat live seperti biasa. Topik kita tadi apa? Duit modal kecil tapi nak dapat emas besar. Okay, kita punya topik adalah modal kecil tapi kita nak emas besar. Contohnya modal kita RM100 tapi kita bercita-cita nak ada 10 gram yang harganya hari ini adalah RM4,600. Boleh ke? Jawapan dia boleh. Caranya adalah manfaatkan account gap. Simpan secara konsisten sampai gram anda cukup 10 gram dan boleh keluarkan emas tersebut dan boleh pegang sendiri emas tersebut dekat tangan. Kalau anda nak tahu, ada je orang yang dia simpan berkilo-kilo duduk dalam account gap. Contoh, ada orang dia nak 1 kilo. 1 kilo harganya RM400,000. Tapi dia tak ada RM400,000, tapi dia mungkin ada RM50,000. RM50,000. Okay. So dia simpanlah RM50,000, RM50,000 sampai dapat 1,000 gram. So maksudnya account gap ni, dia bukan orang kata, oh saya simpan dalam account gap je, simpan 100 je. Dia bukan macam tu. Account gap tu adalah tempat untuk kita kumpul emas dalam gram. Kita nak berapa gram? Kalau kita kata cita-cita saya nak 10 gram lah Mona, tapi saya suruh rumah. Jangan risau. Simpan sahaja secara konsisten. Tekan je butang top up ni. Pindahkan RM100 daripada account gap, daripada account bank masuk kepada account gap. Buat sekerap mungkin, sekonsisten yang mungkin. Gram anda akan bertambah sampai jadi 10 gram. Tekan butang withdrawal. Tekan je butang withdrawal, emas akan dipostkan ke alamat anda dengan menggunakan perkhidmatan pos berinsurans. Mudah je kan? Mudah sahaja. Jadi anda tak perlu nak risau. Untuk suri rumah tak perlu nak keluar rumah. Terima kasih Encik Muhammad Khairi. Okey, untuk orang yang busy bekerja pun tak risau juga. Sebab apa? Mudah sahaja. Simpan emas ni boleh buat bila-bila. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan anda juga boleh simpan bila-bila. Orang yang duduk dekat luar negara, contoh orang Malaysia yang duduk dekat Australia kerja. Orang Malaysia yang duduk dekat Korea kerja. Orang Malaysia yang duduk dekat UK belajar. Okay, mereka pun ada simpanan emas dekat account gap. Dan bila mereka balik, contoh balik cuti raya kan tu hari, turun je dekat airport Senai ada, airport Subang ada, airport KLIA pun ada, turun je, terus boleh jumpa dengan mesin gold ATM. Boleh tekan, keluarkan emas dekat situ. Belum sampai rumah, belum salam hari raya, emas dah ada dekat tangan. Mudah sahaja. Okey, kita ada banyak lagi mesin gold ATM tu. Kalau kita tengok dekat mall ada, dekat Giant ada, dekat Maidin ada. Okey, so anda boleh saja pergi dekat mana-mana. Tapi untuk memudahkan urusan anda boleh daftar dulu secara percuma. Pergi je dekat Mona punya profile, boleh daftar dulu. Lepas tu boleh tanya Mona, Mona boleh guide saya tak? Saya nak pergi belilah dekat mesin emas tu macam mana ya? Contohnya. Dan kalau untuk info, contoh mesin emas dekat Menara Public Gold buka 24 jam. Ada je orang yang 2-3 pagi, mungkin dia tengah
besok nak pergi nak pergi perkahwinan orang kawan dia, tapi tak sempat nak beli hadiah. Sebab apa? Sebab busy kerja kan. Okey, jadi dah terbuka dah. Kita gulung punya terbuka dah. Okey, lepas tu pukul 2 pagi terfikir, macam manalah aku nak belikan kawan aku hadiah ni. Dia pun pergi bangun, pergi dekat Menara Public Gold. Dekat situ buka 24 jam. Jangan risau, ada yang akan assist anda dekat situ. Okey, ada yang akan assist anda dekat situ 24 jam. Okey, mesin ATM dekat KLIA kat level 5 tepi pelepasan antarabangsa. Ya, betul. Sebelah-sebelah dengan mesin ATM duit tu juga. Jadi mudah untuk anda. Okey, nak keluarkan duit, boleh keluarkan emas sekali. Kan? Kod-kod lah nak bagi anak saudara instead of duit. Kan? Bagi dia emas raya ke pun boleh juga. Okey, so senang sahaja untuk berurusan dengan public gold ni. Selain daripada anda boleh buat secara online, penghapusan secara pos berinsurans, nak beli secara gold ATM pun boleh dekat semua mall, kebanyakan mall. Buat masa ini kita ada hampir ada berapa? Kita akan ada 200 gold ATM seluruh Malaysia, dan sekarang ni sedang dibuat pemasangan secara berperingkat. Okey, jadi anda jangan risau. Okey, mudah sahaja sekarang. Kalau ada soalan nak tanya, boleh pergi dekat Mona punya profile, boleh contact Mona dekat situ, tanya apa sahaja, ataupun boleh pergi dekat mana-mana Mona punya video, boleh komen, kemudian boleh Mona akan reply juga. Okey. So, nampaknya lebih kurang dah 8 suku, 9 suku. Okey, dah sejam setengah lah lebih kurang. Kita pack point kan. Okey, so sekarang ni harga emas tengah rendah. Sekarang ni harga emas tengah rendah. Jadi ini adalah peluang anda untuk beli emas pada harga diskaun. Siapa je tak nak beli emas pada harga diskaun? Siapa je tak nak beli barang mahal pada harga diskaun? Betul tak? So masanya adalah sekarang. Sebab apa? Kalau anda beli sekarang, let's say lah 2-3 bulan lagi harga emas naik. Kan kita ada katakan harga emas akan capai RM500 segram. Sekarang harga emas baru 471. So, kalau kita tengok 470 dengan 500 ada beza RM30 kan. So, RM30 tu tak lama. Sekejap je dia boleh kejar. Okay, tapi kita nak dapat balik pada harga 471 ni, kita tak tahu bila. Tapi, kalau kita nak ke 500 tu, anytime boleh. Jadi, kalau kita harga dah gerak, kita tak boleh nak mundur banyak kan. Okay, orang selalu kata, turunnya sikit, naiknya banyak. Jadi apa yang anda boleh buat sekarang, kalau anda ada keupayaan untuk, contohnya Mona, saya bolehlah 1000 setiap bulan, boleh ambil untuk 5 dinar. Okey, 5 dinar ni sekarang 10,000. So kalau anda ada 1000 setiap bulan, boleh buat pembayaran secara easy payment. Okey, ini 5 dinar ni, besar dia tak besar, besar dia macam 50 sen yang lama. Okey, jadi anda boleh lock sekarang ketika harga emas turun. Ambil peluang harga emas turun untuk lock emas anda. Lepas tu anda akan bayar dalam tempoh 10 bulan, bayar pada harga yang sama walaupun harga emas meroket ke langit. Okey, so faham? Ada soalan lain tak? Okay, kalau ada soalan boleh je typekan dekat ruangan komen sebelum Mona nak end live. Okay, sebab apa? Sebab kita ada lagi, lepas ni kita nak contact pula kita punya pemenang-pemenang cabutan bertuah tadi kan. Okay, dan kalau contohnya anda ada buat pendaftaran, mana kita punya telefon, mari kita tengok. Sekejap ya, kita tengok ada tak yang mendaftar sewaktu live tadi. Okey, ada beberapa orang yang daftar. Selepas ini Mona akan contact anda. Okey, so anda tak perlu risau. Lepas ini Mona akan contact anda. Mona akan guide step by step macam mana nak buat simpanan emas yang pertama. Jadi anda tak perlu takut macam, Mona nak buat apa lepas ni? Saya dah tekan ni, apa nak buat? So tak apa, jangan takut. Mona akan guide step by step. So kita nak jadi penyimpan emas yang bijak, jangan jadi penyimpan emas yang kena pijak. Okey, agak-agaknya kalau contohnya Mona nak live besok, apakah tajuk yang anda nak tahu? Sementara Mona belum nak end live ni, okay, adakah anda ada tajuk yang anda nak tahu yang besok Mona boleh kongsikan ilmu dengan anda? Okey?
Ada tak? Siapa yang ada boleh tuliskan dekat ruangan komen. Apakah tajuk-tajuk yang anda nak tahu? Okay, besok Mona live dengan tajuk yang anda berikan. Okay. Kalau anda tak ada soalan nak tanya, tak ada masalah. Okay. Kita punya live ini anda boleh rewatch. Okay, boleh tengok semula dekat saluran YouTube. Type sahaja Mona Lisa Gold Educator. Okay, type sahaja Mona Lisa Gold Educator. Okay, anda akan nampak Mona dekat situ. So, anda boleh tengok live-live yang sebelum-sebelum ini. Okay, so nampaknya sampai di sini sahaja Mona punya sesi live. InsyaAllah kita jumpa pada hari esok. Semoga apa yang kita kongsikan pada hari ini bermanfaat kepada anda semua, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan untuk hari ini, hari esok dan hari-hari seterusnya. Dan insyaAllah yang belum follow Mona boleh follow untuk info emas dan keuangan. Dan kalau belum daftar boleh daftar. Mona akan guide step by step. Kalau ada anak yang ada duit raya boleh tukarkan kepada gram emas sekarang sementara harga emas masih lagi rendah. Okey, terima kasih Yayah Rosli. Okey, Mona dah habis dah sesi live. Mona akan kembali pada hari esok. Yang terlepas sesi live tadi boleh pergi semula dekat Mona punya YouTube untuk rewatch. Okey, itu sahaja. Boleh pergi dekat Mona Lisa Gold Educator. Sama je macam TikTok ni, Mona Lisa Gold